wa ta'ala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah pada malam ini buat julung kalinya kita dapat mengadakan satu program webinar yang sangat kita teruja sebenarnya. Saya pun sendiri selaku penganjur, selaku organis sepenuhnya program ni sangat-sangat kita nak kata amda, benda yang agak belum pernah kita buat. Dibantu dengan rakan-rakan dalam tim task force kita, khasnya moderator kita yang bersemangat. Kita ambil semangat dia lah. Dia ada satu kekuatan, kita pun gagah juga. Jadi awal-awal kita tak berani nak buat juga. Tapi gagah dengan moderator bagi cadangan, support dengan kawan lain, insyaAllah. Sebenarnya tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, program ini merupakan program yang agak besar, yang kita dapat bantuan sedikit lah dengan menggunakan akaun yang boleh muat lebih kurang 250 orang dalam ni, insyaAllah. Dan mana-mana yang tak sempat boleh kita tonton di live Facebook, insyaAllah. Dan program malam ni juga dirakam khas. Dan kita jemput khas juga mantan mufti Terengganu, bukan wilayah Terengganu. Mantan mufti Terengganu kita, Datuk Zul kita, yang sudi berikan sedikit komitmen pada malam ni. Dan insyaAllah kita rasa inilah peluang kita sebenarnya. Peluang kita di Don Tepuh khasnya untuk mendengar sedikit apakah suara-suara yang kita boleh dengar daripada khasnya suara anak jati kampung pada air. Tuan-tuan, sebenarnya benda ni agak, kita buat program pun agak terlewat dah sebenarnya. Walaupun dah masuk beberapa hari, namun belum terlewat lagi, kita masih di dalam proses memperingati Hari Kemerdekaan, insyaAllah. Dan pada malam ni kita rasa beruntung dan bertuah kerana terdapat menjemput anak jati pada air kita, khasnya yang duduk di Johor pun ada, yang duduk di Selangor dan sebagainya. Dan insyaAllah ini bukan siri pertama. Sekiranya berjaya, insyaAllah kita akan buat siri-siri yang selanjutnya. Dan saya pun minta bantuan sahabat saya tu. Dia create satu sijil penyertaan. Kita di sekolah pun memang kalau program-program ni, kalau ada sijil, orang akan berebut masuk. Sijil ni satu komitmen yang dia boleh tunjuk kepada, kalau yang swasta, memang satu komitmen, dia panggil community komitmen lah, yang dia boleh tengok dan dia boleh dapat kredit dia. InsyaAllah, mudah-mudahan penyertaan kita semua mendapat keberkatan, mendapat ilmu, proses ilmu dan sebagainya. Tuan-tuan, sebagai meraikan majlis pada malam ni, meraikan tamu pada malam ni, saya mempersilakan pengurusi JPKK, saudara Rosli amalan kita, Rosli Yusof, untuk menyampaikan sedikit ucapan aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala rasulil amin. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tamanya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua EJK, JPKK pada air yang telah berjaya untuk mencuba suatu platform baru, menganjurkan forum iaitu bertajuk kukuhkan perpaduan semarakkan kemerdekaan. Dan penghargaan dan terima kasih saya terutama kepada pengurusi kita pada malam ini, Ustaz Syahrim Ahmad, yang telah berusaha agar program ini dapat dijayakan. Kemudian terima kasih juga kepada 3 orang ahli panel kita yang telah sudi untuk menjayakannya. Yang pertama kita panggil ni maknanya orang kita lah, Encik Abu Bakar Bengoh, seorang anak jati pada air yang telah berkelana sejak lepas daripada sekolah rendah sampai sekarang, tak balik-balik kampung lagi.
Walaupun tanah ada kat kampung tapi tak balik. Dan dia antara orang yang hebat lah pada air ni. Maknanya dulu tak ada lagi tadika pera dan sebagainya pasti, tapi dalam peringkat tu dia telah dapat membaca surat khabar. Duduk senyap, rupa-rupanya duduk membaca surat khabar. Itu antara jenis kita lah. Kemudian yang kedua, pok dara kita juga, pok sepupu kita, abang pada Abu Bakar ni, Dr. Syahbudin. Tu nampak. Jadi doktor ni adalah perintis kepada anak-anak kampung Padang Air kerana dia pertama dalam semua sekali. Yang pertama KIK Kolej Islam Kelang, masuk UKM, kemudian mendapat title PhD, doktor PhD, dia antara yang pertama. Dan antara yang hebatnya, dia ni pernah berkhidmat dengan penerbangan awam, DCA agak. Kalaulah dia kekal dengan DCA tu, mungkin dia telah menjadi pengarah penerbangan. Tapi kerana dia pergi climb. Kemudian yang ketiga panel kita, Datuk Dr. Zulkifli bin Moder, mantan Mufti Terengganu. Dan bahagian Mufti ni sebenarnya, kalau kita tengoklah di Padang Air ni, Mufti yang pertama, Mufti Terengganu yang pertama, Syekh Abdul Kadir. Jadi kubur dia ada di Padang Air. Orang Padang Air panggil Wakaf Syekh Kadir, Wakaf Syekh Kadir. Apabila diselidik, rupa-rupanya dia adalah Mufti pertama Terengganu. Kemudian kalau ikuti susu galur Padang Air juga, Wan Abdullah. Wan Abdullah tu dia buka cerang Bukit Wang tu, dan dia pernah menjadi mufti yang ketiga rasanya. Wan Abdullah bin Wan apa tahu? Mufti Terengganu yang ketiga. Dan itu untuk menunjukkan bahawa mufti-mufti ni juga berkait rapat dengan Padang Air ni. Kemudian seterusnya kepada moderator kita, kebanggaan Padang Air lah. Orang yang terlibat secara langsung dengan ikon terbaru pada Terengganu, iaitu Drawbridge. Jadi kalau mana-mana pun saya akan sebutlah. Kalau keluar je Drawbridge tu, maknanya tu orang Padang Air, orang Padang Air. Cik Jalani bin Harun. Jadi terima kasihlah kepada semua yang telah yang akan menjayakan program ini. Semoga program ini yang secara mayanya ataupun secara online-nya dapat memberi impak yang besar serta mendedahkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi JPKK yang sudi memberikan sedikit kata-kata aluan pada pertemuan malam ni. Seterusnya saya mempersilakan wakil guru besar sebenarnya, guru besar sekolah SK Padang Air, untuk mungkin nak ada benda-benda yang ingin disampaikan pada malam ni, dipersilakan. Cikgu Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih pada ketua operasi malam ni, ketua program malam ni. Jadi bidang kerja pula saya ni. Sebenarnya tukang nyibuk pun je juga ni. Tuan moderator kita malam ni, tetamu hebat kita 3 orang malam ni, Cik Bakar, Pak Buding dan Datuk Zulkifli. Orang hebat-hebat belakang ni, malu buat saya duduk sini, tukang nyibuk. Tapi sikit sebanyak apa-apa pun tahniah lah dan dapat menjayakan program macam ini yang julung-julung kali diadakan ni. Jadi saya harap program ni sikit sebanyak dapat membantu, dapat membuka minda orang kampung Padang Air khususnya. Jadi saya harap sebenarnya
patutnya sekolah yang anjurkan benda ni, buat webinar. Lain kali kita buat pula Ustaz Nanti kita buat anjuran sekolah, panggil lagi panel-panel kita nanti. Dulu kita pernah panggil Cik Bakar di sekolah kita sekali. Terima kasih banyak datang ke sekolah. Dan sebenarnya moderator kita ni, kita nak berniat nak meminang dia jadi apa? Jadi YDP sekolah kita, tapi apakan daya dia dah lari ke orang lain, minat tu ke orang lain. Minat nak bantu padang air. Gua aja. Sebenarnya untuk peluang ni, sebenarnya saya ambil peluang untuk selain pada mengucapkan tahniah dapat menganjurkan program ni, saya juga ambil peluang untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa padang air yang anak-anaknya bersekolah di sekolah padang air yang setakat ini masih lagi bertungkuh lumus, masih lagi belum merdeka kerana masih lagi terpaksa membantu anak-anak di rumah membuat PDPR. Saya tahu setakat mana mak ayah kelang kabut semenjak tahun lepas lagi untuk mengendalikan anak-anak di sekolah di rumah. Gerak bangun tidur daripada awal bangun tidur sampai tengah malam. Kadang-kadang pukul 2 pagi pun ada atau kerja sekolah anak. Maknanya terima kasih banyak atas komitmen ibu bapa. Dan saya harap komitmen ini diteruskan lagi di masa-masa akan datang. Saya tak berniat untuk cakap panjang malam ni kerana banyak lagi benda yang orang akan dengar lagi tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar kita yang meraihkan juga program kita pada malam ini. InsyaAllah. Terima kasih. Seterusnya wakil masjid kita insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Ismail Yusof ataupun lebih dikenal dengan panggilan Abang Zahari kita insyaAllah. Dipersilakan insyaAllah. Betul tak? Letak Soe. Atau mewakil dia insyaAllah SU. SU dah SU. Letak Soe. Untuk maklumat semualah, kita pun memang permulaan pada malam ni. Ramai lagi yang tak biasa dengan Google Meet ni. Jadi mungkin agak bagi orang yang dah biasa, okey lah. Orang yang first time ni ada yang tak sempat lagi nak, mungkin masalah teknik dan sebagainya lah. Tapi ala kulli hal insyaAllah kita dapatlah memanfaatkan sebaik mungkin teknologi ni. Jadi kalau tak ada, saya minta lah terus kepada guna moderator. Terus tak? Apa kita mula awal tak apa. Okey, kalau moderator nak pasang tu pun boleh tak video tu? Present. Sementara tu. Kita pasang dulu sekejap. Okey. Sebagai pembuka bicara dulu. Pembuka bicara, baik. Sajak-sajak dulu. Boleh? Okay. Tak share, nanti tak nak share dulu. Tak sempat nak share nak ke ada ni je. Sekejap. Okey. Dan mufti tu, timbalan mufti, mantan mufti pun dia kawal ke setengah-setengah akan masuk lagi. Mana video Ramai lagi nak masuk, approve nak masuk tu. Approve masuk. Tukar sekarang ni kita dah ada dah rezeki bagi approve tu. Video nak hantar ke mana ni? Ya, okey. Boleh Ustaz? Baru file baru nak naik. Presentation. Admit. Mana video? Oh, kena download dulu. Oh, Allah. Ya. Okey. Tak menang tangan
Aduh. Oh, line slow sikit nak pasang, dia berat sikit. Oh, ada. Oh, lambat loading Padahal selalu sejak ya ni. Malam ni buat lambat pula. Okay, open. Okay, movie. Lah. Okay. Perangai buruk Oh, yang jauh dari dengar tak suara? Okay, ya. Mukadimah sikit Ustaz. Kodimah. Mukadimah sikit. Sajak. Ni dengar tak suara ni? Dengar, clear. Oh, dengar. Clear. Baru tekan dia dah. Ya. Dengar tak apa. Kita pasanglah suara okey. sifat rahmah dan ramah yang ditolak oleh bangsa. Beriman di mulut, hati berlumut. Tak boleh share screen ke? Lidah bercabang, langkah menyilang. Tamak harta, mabuk dunia. Loba pangkat, lupa akhirat. Kemaruk uji, lupa diri. Ke tengah memfitnah, ke tepi mendengki, ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapak. Ke gunung menyombong, ke lurah menyumpah. Berkawan dengan setan, berguru pada nafsu, beraja pada selera, bersahabat pada maksiat. Dalam musyawarah berbantah-bantah, dalam berunding kuding menuding, dalam bela kagak peringatan. Sesama keluarga, laga melaga, sesama kawan, makan memakan, sesama sahabat, menyebat, sesama bangsa, paksa memaksa. Okey, dengar. Saya serah. Dengan tu saya serahkan kepada moderator untuk meneruskan. Silakan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada penganjur, pengurusi majlis, panel-panel yang dijemput, Datuk Mufti, mantan Datuk Mufti kita, Dr. Shahabuddin dan Encik Abu Bakar Ngah. Okay, kedua-dua panel kita ni adalah anak jati negeri, anak jati Kampung Padang Raya, dan beliau merupakan ikon, boleh katakan ikon Padang Raya lah sehingga kini. Jadi pada malam ni kita mengadakan satu webinar yang dikira julung-julung kali diadakan di peringkat kampung. Okay, iaitu moto pada malam ini adalah berbunyi kukuhkan perpaduan, semarakkan kemerdekaan. Itulah moto yang dipilih pada malam ini, begitu signifikan dengan sambutan bulan kemerdekaan yang masih lagi dirayakan oleh kita semua. Bila kita sebut saja kemerdekaan, kita tak boleh pisahkan dengan susu galur perjuangan bangsa yang rela mengorbankan jiwa, raga, harta benda, masa dan keringat bagi membebaskan tanah air, bangsa dan agama daripada cengkaman penjajah pada masa silam. Kalau kita perhatikan generasi kita hari ini, lebih-lebih lagi anak-anak muda ramai telah lupa kisah-kisah sejarah
yang berunsurkan kisah-kisah perjuangan bangsa yang begitu signifikan dengan kehidupan seharian kita. Begitu banyak kisah-kisah sejarah yang telah diselewengkan oleh media-media barat maupun bangsa kita sendiri. Penceritaan sejarah, khasnya sejarah negara kita, hanya didokong oleh segelintir individu sahaja. Dek, ramainya generasi kita yang buta sejarah dan malas membacanya. Lebih malang lagi apabila ada bangsa kita yang menolak asal-usul kita dan sejarah ketamudan bangsa kita yang satu ketika dulu pernah menjadi penakluk dunia dalam berbagai bidang seperti bidang teknologi marine, pelayaran, bidang kapal, bidang tadbir urus negara dan sebagainya yang telah menyebabkan berbagai negara asing berasa iri hati dan ingin menakluk tanah air kita dengan merampas hasil masyhurnya sekali. Siapa kata bangsa Melayu Islam itu lemah, tidak bertamadun dan tidak berilmu? Daripada cacatan sejarah silam, iaitu di zaman kegemilangan Kesultanan Melaka dahulu, sekitar tahun 1400 dan 1511, Melaka telah ditadbir urus dengan begitu baik sekali. Anak-anak Melaka juga telah mengelilingi dunia. Waktu itu dengan teknologi pelayaran yang hebat, telah dikagumi oleh dunia timur dan barat. Armada-armada kapal perang, iaitu kapal jong yang hebat, yang dikagumi oleh Empire China, Empire British, Portugis, Belanda pada waktu itu. Kalau kita baca kisah-kisah sejarah dahulu, kita akan kenal kapal jong Sultan Muhammad Shah, iaitu Mendam Berahi, yang bersaiz begitu besar. Kira-kira dalam catatan sejarah Portugis, saiz kapal tersebut dianggarkan 36 kaki lebar dan 360 kaki panjang. Mempunyai 7 tingkat. 2 tingkat di paras bawah air dan 5 tingkat di atas paras air. Kapal-kapal ini telah menakluk dunia pelayaran dan dinakodakan oleh Laksmana yang sinonim dengan kita, itu Laksmana Hang Tuah ketika itu. Telah berlayar sampai ke negara China, sampai ke benua India, dan ada catatan sejarah menyatakan pernah kapal Mendam Berahi ini memuatkan 20 ekor gajah sekaligus dari benua India dan pernah berlayar ke Turki bagi mengadakan hubungan bai'ah dengan Empire Turki yang pada waktu itu legasi Muhammad Al-Fatih. Tetapi oleh kerana hasad dengki, khianat mengkhianati sesama bangsa, saling bermusuhan dan saling berjatuhan sesama sendiri, rasuah berleluasa, amanah dan tanggungjawab dicabuli, dan paling buruk sekali, ada yang meninggalkan syariat Islam yang didokong selama ini telah menghancurkan tamadun gemilang yang dicipta selama ini. Bangsa Melayu telah dirobek, bangsa Melayu telah menjadi lemah, bangsa Melayu telah hilang keteknologian. Bangsa Melayu dilabelkan malas oleh bangsa-bangsa asing. Dan kita tidak mampu berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju di dunia hari ini. Maka jadilah bangsa kita berkiblatkan bangsa barat yang maju, yang berilmu, yang bertamadun itu daripada barat. Jadi pada malam yang istimewa ini, kita jemput 3 orang panel yang hebat-hebat, supaya berkongsi dengan warga kampung kita, menceritakan sejarah-sejarah kegemilangan zaman dahulu yang boleh menjadi periktibaran kepada kita semua supaya dapat mendokong kemerdekaan kita pada hari ini, supaya dapat mendidik jati diri kita, menyambung legasi kegemilangan bangsa Melayu pada masa dulu. Kita mohon kepada ahli panel yang pertama pada malam ini, iaitu Encik Abu Bakar Ngah, untuk mengupas tajuk berkaitan dengan kekejaman komunis di tanah Melayu
selepas pengenduran tentera Jepun pada September 1945 dan peristiwa 13 Mei. Dan diminta juga panel Encik Abu Bakar mengupas dari kacamata beliau sendiri berkaitan dengan peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat perpaduan di kalangan orang-orang Melayu. Dan adakah kewujudan ekonomi, adakah kewujudan DEB, dasar ekonomi baru yang dilaksanakan pada waktu itu telah berjaya mengimbangi perbezaan jurang ekonomi sesama kaum. Dan jika tidak, bagaimanakah pendekatan yang komprehensif harus diambil bagi mengimbangi penglibatan kaum dalam pegangan equity sektor ekonomi dan juga langkah-langkah yang komprehensif yang perlu diambil bagi menyelesaikan isu tersebut. Dipersilakan panel Encik Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya pertamanya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya menjadi panel pada malam ini. Sungguh teruja dan terharu sekali dengan penghargaan yang diberikan. Dan dah lama saya nak balik kampung ni, tapi sebab sekarang ni sekatar banyak tak boleh balik. Saya nak tengok orang kampung ni, tapi kamera tak buka, tak nampak rupa lah. Rindu kat kampung. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi terkini, kita dapat berjumpa, bertemu muka, walaupun bukan secara fizikal tapi secara maya, masih kita boleh berada di sini. Soalan ataupun topik yang diberikan oleh moderator tadi sangat luas dan boleh jadi satu sesi sejarah, dan saya bukanlah pakar sejarah untuk mengulas semua tu. Cumanya saya nak sentuh dia cakap pasal rusuhan 13 Mei dan sebagainya, dan mewujudkan dasar ekonomi baru di dan sebagainya. Dan adakah dasar ekonomi baru tu berjaya atau tidak? Itu kita boleh baca banyak report lah, kita boleh Google dapat banyak information sama ada berjaya ke tidak. Dan orang berlainan mempunyai pandangan berbeza lah, ya. Jadi bagi saya personally, secara peribadi, saya adalah produk dasar ekonomi baru. Saya dilahirkan di tahun 60-an dan bersekolah rendah tahun 70-an, sekolah menengah juga tahun 70-an, dan dengan insentif-insentif dari dasar ekonomi baru membuatkan saya berada di tempat saya sekarang. Saya kalau mungkin ramai sini mungkin tak tahu, saya tak tahulah rumah saya tahu ke tidak dekat rumah Ustaz Syahrin tu. Tapi dah tak ada tapak dia sekarang lah. Itu rumah keluarga saya lah, dilahirkan di situ. Dan pada umur 11 tahun ibu saya meninggal, dan umur 12 tahun ayah meninggal. Jadi yatim piatu dalam masa umur 12 tahun. Jadi kehidupan memang susah. Tapi disebabkan saya ada semangat untuk belajar, sebab saya fikir pelajaran itu adalah hanya pelajaran lah yang boleh mengubah kehidupan saya. Kalau saya tak ada pelajaran, saya akan sentiasa berada mungkin di kampung dan membuat kerja-kerja kampung seperti yang dilakukan oleh ibu bapa saya dulu. Jadi dengan semangat itulah saya dalam pelajaran bolehlah bila exam, ujian semua tu, peperiksaan dapatlah markah yang keputusan yang agak baik, dan dapat scholarship untuk sambung pelajaran ke sekolah Sultan Sulaiman, lepas tu ke sekolah Alam Shah Asrama Penuh, dan selepas SPM dapat tawaran melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Itu semua ditawarkan oleh kerajaan lah untuk beasiswa semua tu. Jadi kalau ikut itu berdasarkan dasar ekonomi baru, menyebabkan saya dapat membina diri saya.
berdasarkan kemudahan-kemudahan dari dasar ekonomi dia. Jadi kalau tanya saya secara peribadi memang berjaya sebab ia telah membantu saya untuk keluar dari kepompong kemiskinan hidup. Jadi daripada segi personal saya itu telah berjaya. Tapi mungkin orang lain mempunyai pendapat yang berbeza. Secara keseluruhannya, apakah dasar ekonomi dahulu itu berjaya atau tidak? Kita boleh tengok beberapa pandangan lah dan banyak report, banyak laporan kita boleh baca Google, tengok sejarah balik. Itu berdasar pendapat masing-masing. Dan itu ada sejarah. Ya, sejarah sudah lepas. Apa yang penting bagi kita sekarang, ke mana hala kita seterusnya selepas kemerdekaan, dan kita dah lama merdeka dan sekarang ke masa akan datang bagaimana persiapan kita, itu yang penting. Dan saya tertarik dengan apa yang diberi tahu oleh moderator. Moderator cakap dulu bangsa Melayu pernah menakluki dunia, tapi sekarang bagaimana? Adakah kita boleh menakluki dunia sekarang? Macam mana persiapan kita untuk menakluki dunia? Sebenarnya benda macam ni, saya ada pengalaman dalam kerja-kerja dengan syarikat IBM, syarikat global, dan saya ada pengalaman dari segi menguruskan pekerja-pekerja di seluruh dunia dan sebagainya. Dan saya rasa tidak mustahil untuk kita menakluk dunia. Menakluk dunia dalam segi membuat sesuatu di peringkat dunia. Itu kita boleh buat. Tapi kita kena tahu cara dia lah. Kena siap diri kita. Yang pertamanya saya rasa yang pentingnya adalah knowledge atau ilmu pengetahuan. Bagaimana cara sekarang? Sebab dulu kita guna pedang, kita guna ini semua. Tapi cara sekarang apa bendanya? Cara teknologi, macam mana kita gunakan teknologi untuk kebaikan kita di masa hadapan. Saya bagi contoh satu. Selepas Hari Raya Haji hari itu, Hari Raya Korban, saya nak beli, saya nak buat rendang lah. Tapi malas nak buat rendang beli rempah semua nak buat rendang segera. So rendang segera biasa ada adabi, rempah rendang, rencah rendang dan sebagainya. Saya nak pergi beli kat kedai kat sini. Saya duduk di Kajang Selangor ni. Dah habis semua tu. So apa yang saya buat, saya pergi kat Shopee, online punya ni kan, online punya tempat beli, online marketplace secara maya. So saya pergi kat Shopee, saya cari item rencah rendang tu. So saya order lah. Bila saya ada order 2-3 hari kemudian sampai rumah saya. Okeylah, biasalah kan. Semua rasanya sekarang dah ramai dan memang itu menjadi perkara biasalah. Shopee ke Lazada ke order. So kita dapat 2-3 hari lepas tu, 3-4 hari lepas tu sampai. So okeylah, macam biasa. Sampai saya tengok, check semua, okey semua. Lepas tu saya tengok alamat yang orang yang menjual barang tu dari mana. Tahu tak alamat dia? Alamat dia di Kampung Padang Air. Dari Kampung Padang Air. Saya beli barang tu dekat Shopee. Tiba-tiba orang kampung, rupanya dalam Shopee tu, kedai orang Kampung Padang Air yang jual. Jadi barangan tu datang dari orang Kampung Padang Air. Saya ada lagi benda tu. Saya ada ambil gambar semua. Dan saya ada nombor telefon dia, saya ada nama dia semua. So itu menunjukkan bahawa kita kena ada pengetahuan kita dan kita boleh sebenarnya itu orang Padang Air boleh jual kat orang Selangor, seluruh Malaysia, dan tidak mustahil untuk kita perkembangkan untuk ke seluruh dunia kalau kita tahu pengetahuan, ada pengetahuan untuk membuat itu. Jadi kita boleh menakluk dunia melalui cara ini. Bukan cara dululah, cara dulu mungkin pergi dengan belayar dengan kapal dan sebagainya untuk menakluk dunia. Tapi sekarang kita boleh menakluk dunia menggunakan teknologi. Dan kita ada kena kepakaran, ilmu macam mana nak guna. Dan orang Padang Air dah tunjukkan contoh macam mana nak buat tu. Dan boleh kembang lagi kalau nak buat. Jadi tak mustahil benda tu. Kita kena tahu caranya. Ya. So itu menunjukkan
teknologi itu penting untuk kita ketahui. Sebab itu adalah the future untuk akan datang. Dan kita hendaklah jangan takut pada teknologi. Itu satu contoh saja. Ya. Satu lagi mengenai ialah data ekonomi baru dan sebagainya, apa yang perlu kita buat dan sebagainya, yang kita melaungkan kata okey kita mesti pertahankan ni, pertahankan ini. Jadi bila kita fikir balik dari segi sebab sekarang ni dunia tanpa sempadan. Jadi kita boleh kata ini hak Melayu semua tu memang kita pertahankan. Cumanya kita jangan ingat dunia ni dalam Malaysia saja, dalam global banyak lagi benda yang kita boleh teroka. Jadi kita kena fikirlah benda-benda macam tu. Mungkin kita sekarang ni kita tak boleh terfikir macam tu, tapi kita fikir sikit-sikitlah. Luaskan minda kita, luaskan pandangan. Kalau kita, sebab saya dulu pun sikit-sikit juga, mula tu sekolah rendah cuma saya tahu, sebelum sekolah cuma saya tahu dalam kampung Padang Air je. Lepas pergi sekolah, masa tu sekolah kebangsaan Padang Air tak ada lagi. Ada pergi sekolah kebangsaan Tok Jiring. Bila saya pergi sekolah kebangsaan Tok Jiring, jumpa orang daripada Tok Jiring, orang Batu Nam, orang Pekalarang. Besar lagi dunia saya. So kita ada dunia lagi besar. Bila saya pergi sekolah Sultan Sulaiman, ramai lagi orang dari Besut, dari Dungun, dari Kemaman dan sebagainya. So dunia kita menjadi lebih besar. Lepas tu pergi sekolah Alam Shah di Kuala Lumpur, tengok ramai lagi orang dari Malaysia. So berkembang. So minda kita harus sentiasa berkembang. Lepas tu bila pergi ke US, ke Amerika Syarikat untuk belajar, seluruh dunia saya boleh jumpa. Jadi makin berkembang. Macam itulah kita sekarang pun, kalau sekarang kita cuma tahu di sekeliling kampung kita cuba kembangkan minda kita untuk luaskan kampung persekitaran dan sebagainya. Kalau sekarang kita cuma buat bisnes dekat Terengganu saja, mungkin kita perkembangkan buat cabaran untuk kembangkan kepada dunia yang lebih besar lagi. Secara slowly lah, bukan secara langsung nak pergi takluk dunia terus. Jadi itu kita kembangkan sikit demi sikit lah cabaran kita untuk kita lebih bermakna berjaya di masa akan datang. Ya. Satu lagi mengenai pelajaran ni, kita semua perlu tekankan pelajaran lah, ilmu pengetahuan. Sebab itu adalah satu perkara yang boleh mengubah kehidupan kita. Jadi kalau mak bapak ke ataupun anak-anak yang duk belajar tapi macam tak cakna sangat dengan pelajaran, itu kita kena ubahlah. Sebab kalau kita fikir, kalau kita tengok orang Cina terutamanya, kalau pelajaran tu dia sanggup bergolok gadai untuk pelajaran anak dia. Dia tak kisah. Sebab itu penting. Jadi kita pun seharusnya mempunyai sikap macam itulah. Pelajaran, macam mana kita nak membina masa depan anak kita ke diri kita sendiri melalui pelajaran. Dan pelajaran ni bukan semestinya kita kena pergi universiti, dapat PhD baru kita berjaya. Sekarang ni pelajaran dalam berbagai bidang pun boleh. Dulu kalau nak jadi tukang masak tu orang cakap orang yang tak pas exam boleh jadi tukang masak. Tapi sekarang ni tukang masak tu dah boleh jadi satu profession yang berjaya. Mekanik pun boleh jadi profession yang berjaya kalau kita kena tahu caranya. Jadi kalau masa dulu masa kecil-kecil dulu kalau nak berjaya kena jadi doktor, kena jadi engineer, kena jadi lawyer dan sebagainya. Tapi sekarang banyak jenis profession kejaya-kejaya yang nampaknya bukan yang tradisional macam dulu, tapi kejaya baru yang boleh membawa kita ke jauh ke depan. Sekarang dengan teknologi YouTube, kita boleh jadi YouTuber. Anak saya pun sekarang dia jadi YouTuber juga. Boleh dapat duit daripada situ. Kena tahu caranya lah. Ilmu pengetahuan itu penting. Dan satu lagi, bila menggunakan teknologi ni, teknologi tak ada diskriminasi. Bila awak guna WhatsApp, ada ke kata, you Melayu ke? Melayu tak boleh guna WhatsApp. Kat Shopee dia tak tanya, you Melayu ke? Tak boleh jual kat Shopee. Tak boleh, you Melayu tak boleh jual kat Lazada. Dia tak ada diskriminasi. Jadi itu kena fikirkan macam mana cara terbaik untuk kita
berjaya berkembang di masa akan datang. Ya. So dan dengan adanya, sebab saya daripada bidang IT, bidang teknologi maklumat, saya jadi bila bincang pasal teknologi ni saya teruja sikit lah. Dan satu lagi, kadang-kadang kita umat Islam ni lah, Melayu dan umat Islam, ada banyak masalahnya, tapi kita cuma bising je. Contohnya baru ni kita ada dengar pasal kartel daging halal kan. Daging halal yang ada sindiket yang bawa daging daripada mana-mana tapi dia cakap ini daging halal, padahal daging tu mungkin tak halal dan sebagainya. Dan banyaklah dalam newspaper, dalam surat khabar kata ini ada sindiket ni. Tapi bising macam itulah. Tapi sekarang macam mana terjadi? Apa yang kita buat? Sebab tu kadang-kadang kita cuma bising je. Kalau ada problem tu bising. Tapi apa benda yang patut kita buat? So sebab tu sekarang ni saya tengah buat research atau penyelidikan mengenai kartel ni lah. Macam mana cara supaya perkara ni boleh dikurangkan. Dan satu teknologi yang boleh digunakan, yang saya buat penyelidikan sekarang adalah blockchain. Mungkin ada adik-adik ke anak-anak sini yang familiar dengan blockchain semua tu. Saya tengah buat kajian tu. Macam mana blockchain boleh dibina untuk mengurangkan ataupun untuk membaiki dari segi integriti makanan-makanan halal ni. Ada cara dia. So apakah dari segi kita, macam manakah cara untuk kita gunakan teknologi baru ni untuk menyelesaikan masalah kita umat Islam dan Melayu dan sebagainya. Jadi itu saya kata ilmu pengetahuan itu penting bagi kita semua untuk kita hadapi masa depan di zaman merdeka ni lah, supaya kita akan lebih merdeka dan berkembang maju di masa depan. Okay? Saya dah lebih masa ke ni, saya tak tengok masa. So kalau lebih masa bagi tahu, kalau tak saya ada lagi. Tapi macam mana moderator, saya kita lebih masa dah, saya kembalikan kepada moderator lah. Terima kasih panel Encik Abu Bakar bin Ngah di atas pencerahan yang dibagikan berkaitan dengan teknologi, relate dengan apa yang berlaku pada hari inilah. Jadi saya tak nak buang masa, kita terus ke panel nombor 2, Pak Budin kita. Okey, kupasan tajuk yang ditujukan kepada beliau adalah mengenai konsep perpaduan dalam mendukung kemerdekaan dari perspektif Islam. Okay, berdasarkan pembukaan dan kemerdekaan kota Mekah, kota Madinah dan juga penguasaan Islam ke atas kota Konstantinopel sesuai dengan hadis Nabi, itulah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Muhammad Al-Fatih. Dalam kupasan dimohon juga Pak Budin mengambil pendekatan daripada peristiwa tersebut berkaitan dengan ibrah yang kita boleh ambil daripada pembukaan kota Mekah, pembukaan kota Madinah dan juga penguasaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada waktu itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih tuan moderator, ahli panel yang berbahagia, Datuk Dr. Zulkifli, dan
ahli panel yang pertama, orang Padai tahu belah Kedah. Adinda saya, Abah Kabingah. Ini rasa kali pertama ni forum bersama ni. Kekok rasa nak cakap depan adik. Okey. Yang pertama sekali saya ucap terima kasih banyak pada orang Padai beri peluang pendengarkan suara dan menampakkan muka dalam program ni. Kerana mungkin lama dah orang Padai tak nampak kita. Kita pun dah lama dah tengok Padai ni. Nak balik kata balik, tapi masalah kata belaka tau. Orang lain pun ada kan nak mari sini. Tapi macam tu lah. InsyaAllah jika diizinkan Allah, kita boleh berjumpa muka dan boleh physical touching bersama-sama. InsyaAllah. Saya sebenarnya teruja juga dengan program yang dianjurkan pada malam ni. Patutnya malam ni simbung ada program lain, tapi kerana Padai punya pasal, nak tunjuk kita boleh agak terlibat sikit lah. Tapi bila saya diperkenalkan tadi, nampak hebat sangat, nampak. Tapi saya tak rasa hebat macam tu. Manusia biasa je. Cumanya saya rasa macam ni je. Saya tidak ada lebih daripada orang kampung Padai hak lain-lain tu. Cuma saya ditakdirkan lahir awal daripada daripada awak-awak semua lah. Kalau anak dia jalani ni lahir dulu pada saya, dia lebih hebat pada saya. Saya duduk bawah je. Kebetulan masa tu tak ada orang. Orang Padai 2-3 orang je. Jadi bila saya dapat pilih. Gitulah. Tapi kalau ni tak boleh pergi lah kalau ni. Itu maknanya kejayaan seseorang itu bukan kerana dia tu pandai, cerdik atau excellent mana kan. Tapi the matter of time kata. Timing dia. Sebab dia lahir cepat. Ada. Kalau kita lahir dulu pada Tunku Rahman, kita jadi Perdana Menteri kau. Agak-agak lah. Tapi kita terimalah takdir Tuhan macam tu. Ada. Allah susun begitu dah. Okey. Alhamdulillah. Sempena dengan kemerdekaan ni, kita perlu juga fikir fikir bahawa apa benda sebenar kemerdekaan, merdeka tu. Bahasa kita kata bahasa lain kata bebas. Bebas. Jadi ramai orang mengatakan bahawa bila merdeka tu bebas. Bebas daripada segala ikatan. Ya. Dalam konteks bernegara, kita bebas daripada penjajah yang menjajah atau memerintah negara kita, sama ada lama ataupun baru. Kerana penjajah mari tempat kita sudah itulah, dia mempunyai agenda dia sendiri. Dia membawa budaya dia, kaedah dia, teknologi dia dan sebagainya. Dan sudah itulah dia akan menunjukkan dia lebih baik pada orang tempatan. Dengan sebab itulah kita diperbodohkan. Saya baca banyak dulu masa buat kajian PhD dulu, topik saya ni mengenai ada kaitan dengan pendidikan. Jadi di antara benda yang saya timbulkan pendidikan anak Melayu. Saya banyak baca menunjukkan bahawa ada diskriminasi pemerintah British pada masa itu terhadap orang Melayu. Orang Melayu ni tujuannya pendidikan dia untuk jadi kerani biasa je. Tak lebih dari itu. Jadi saya buat situ bahawa British telah melakukan diskriminasi kepada anak bangsa
dan tidak memberi peluang untuk orang tempatan, orang Melayu ni belajar lebih tinggi. Saya punya supervisor saya marah. Suruh ubah itu. Dia kata kita beri keadilan dia kata. Berat. Tapi oleh kerana nak tu kita kena lembutkanlah sikit. Mana tidak beri tumpuan yang lebih gitu ya. Buang perkara perkataan diskriminasi tu yang marah. Padahal memang dia betul diskriminasi. Dia tak mahu beri orang tempatan ni lebih baik pada dia ataupun menggunakan kekuatan yang ada pada masing-masing. Jadi sebab itu kita lihat bagaimana negara kita dijajah sejak daripada zaman Portugis ya, dan seterusnya akhir pada zaman British ratus tahun. Jadi bagaimana kita tengok sebelum kita dijajah bahawa kita sudah mempunyai kerajaan yang terkenal, Kesultanan Melaka, yang menggunakan sistem pemerintahan Islam. Begitu juga di negeri Terengganu, di negeri-negeri lain. Tetapi apabila mereka datang, mereka telah memaksa kita menggunakan sistem dia. Kita kena terima undang-undang dia, peraturan dia. Sekolah pun sekolah dia. Dulu budak-budak sekolah masa saya tu tak ada sekolah menengah Melayu. Kalau nak sekolah menengah tingkatan 1 pergi Sultan Selman SS Aliran Inggris. Sebab tu ramai dulu orang Padang Air ngaji sekolah tinggi kan, sekolah Haji Abah. Ramai jadi ustaz. Jadi orang kata Tok Lebah lah dulu tak. Saya pun kena ejek ke sekolah Tok Lebah dia kata. Tapi Lina alhamdulillah jadi Tok Lebah jugalah. Tapi Tok Lebah kita celup juga di England sekejap. Okey, jadi mereka telah menjalankan dasar untuk menginggriskan orang Melayu. Dengan sebab itulah apabila kita mencapai kemerdekaan, maka unsur-unsur Inggeris, unsur-unsur penjajahan itu masih menebal dalam diri pemimpin-pemimpin dan rakyat pada masa itu. Tahun 80-an barulah ramai orang budak-budak sekolah pakai tudung. Tahun 70-an pakai skirt. Ramai pakai seluar pendek. Tahun 80-an baru ada kesedaran nak kembali pada Islam. Jadi betapa daripada pemerintahan secara Islam diambil alih oleh orang putih, orang barat, dan melaksanakan sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem ekonomi mereka, dan kita jadi sebati. Kita celak-celak mata tengok benda tu dah. Celak-celak mata tengok sistem ekonomi macam tu, sistem politik macam tu, sistem pendidikan macam tu. Ya. Jadi kita rasa molek dah sistem yang ada lebih. Ya. Lepas tu kita kena ubah sikit, buat tarikh kebebasan dan juga kemerdekaan. Sebab kita orang Islam, kita kena ikut pengertian dan konsep Islam. Di mana kemerdekaan dalam Islam bukanlah kita bebas dari penjajah, kita dapat pemerintahan sendiri. Kemudian pemerintahan itu ikut yang dikendaki oleh penjajah juga. Sampai learning undang-undang kita masih lagi undang-undang berdasarkan pada undang-undang Inggeris. Tak boleh pisah lagi. Begitu juga banyak benda-benda lain. Bukan kita kata benda tu tidak molek, tapi yang Islam ni lagi molek. Sebab dah terbukti. Ya. Jadi kalau ikut Islam,
kita kena kembali kepada satu ucapan yang masyhur yang dibuat oleh Rubi' bin Amir, ya, semasa dia menghadap Rustum, panglima tentera Rom, ya, di mana dalam bahasa Arab ni panjang sikit, terjemah Melayu tau. Ya. Kalau terjemah Melayu kata saya tak pandai bahasa Arab pula. Ya. Baca bahasa Arab kata lama sangat masa tak. Allah tak sana linu kerja. Maksudnya Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dikehendakinya daripada perhambaan terhadap manusia, sesama manusia, kepada perhambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kesempitan dunia kepada keluasannya. Daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka dengan membangkitkan kami dengan agamanya, untuk kami seru mereka kepadanya. Maka sesiapa yang menerima perkara tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tetapi sesiapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya sehinggalah kami berjaya memperolehi apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ucapan tegas, ya. Rubi' bin Amir, dia merupakan seorang tua yang lekeh aja, orang kapuk, ya, kuruh, ya, tetapi mempunyai ucapan yang tegas. Dan inilah pendirian yang tegas kemerdekaan dalam Islam, iaitu membebaskan manusia daripada daripada diperhambakan oleh manusia kepada kita jadi sebagai hamba Allah. Ya. Maksudnya bukanlah kita manusia itu menjadi hamba sahaya seperti dalam konteks istilah hamba masa dulu kan. Tetapi maksud hamba itu ialah apabila kita terikat dengan manusia dan tidak boleh melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kalau sekarang ni kita sudah merdeka lebih 60 tahun, adakah sepenuhnya kita bebas untuk menjadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Iaitu dalam segala aspek. Kerana kita dalam sembahyang, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu. Jadi itu kebebasan dalam kemerdekaan dalam Islam. Iaitu kita bila kita merdeka, kita bebas untuk mentadbir negara kita seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita orang Islam. Dalam konteks kita orang Islam, dalam konteks negara Malaysia ini adalah negara orang Melayu. Orang Melayu itu orang Islam, di mana ada raja dan sultan yang berhak untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh. Ya. Dan juga sebagai orang Melayu berbahasa Melayu, berhak untuk melaksanakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Itu yang kita kena faham. Walaupun kita ada bangsa-bangsa lain, tetapi di situ dalam perlembagaan sudah dibentuk, sudah diikat bahawa bangsa-bangsa lain kena terima hak orang Melayu, hak sultan, agama Islam dan sebagainya. Mereka tak boleh pertikaikan. Dan mereka sebenarnya tidak boleh mengadakan lebih daripada yang diperuntukkan. Jadi maknanya sebenarnya sekolah-sekolah alian Cina, alian Tamil dan sebagainya itu tak perlu diadakan kalau ikut dalam perjanjian dalam untuk kemerdekaan dalam perlembagaan dahulu. Tetapi oleh kerana kita tidak mempunyai kepahaman yang jelas tentang kemerdekaan itu sebagai seorang Islam, maka perkara itu berlaku sampai sekarang ini. Oleh sebab itu kita kena tengok juga apa yang berlaku di sebagai contoh, bagaimana daripada kemerdekaan itu dengan penduduk yang berbagai-bagai bangsa, berbagai agama ini, kita kena wujudkan suatu kesepaduan, ya, suatu kesepaduan. Dan ini kita boleh lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika dia memerdekakan Madinah, ataupun mendirikan negara Islam di Madinah. Mana dia memerdekakan di situ kerana daripada sistem
jahiliah, sistem kekufuran, dia telah bebas melaksanakan sistem Islam. Apa yang dibuat ialah, walaupun di situ ramai orang daripada agama yang berbeza dan sebagainya, daripada suku-suku yang berbeza, Nabi telah mengadakan perpaduan, mewujudkan perpaduan atas dasar Islam. Mengadakan di kalangan Islam, ukhuwah Islamiyah, dan dengan orang bukan Islam, mengadakan perjanjian apa namanya dikatakan piagam Madinah, di mana di situ diberikan satu perjanjian di mana orang-orang Aus, orang Yahudi dan musyrik itu hendaklah sama-sama memajukan negara Islam Madinah. Ya, gitu. Maknanya dia kena bekerja sama-sama untuk memajukan negara Madinah. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka itu juga yang kita kena lakukan. Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya. Hendaklah kamu berpegang teguh wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maknanya berpegang teguh pada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Jadi di antara Islam dengan bukan Islam tidak boleh berpecah belah, tapi semuanya dipayungi oleh Islam. Begitu juga apabila Nabi membuka Mekah, ya, setelah 13 tahun dia berada di 10 tahun ya dia berada di Madinah, ya, di mana apabila Nabi berjaya membuka Mekah, membebaskan Mekah, memerdekakan Mekah daripada jahiliah, daripada kekufuran, mana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sama juga yang dilakukan di Madinah, iaitu dengan tumpuan kepada Masjid Nabawi dan sebagainya di situ, dan tempat pusat orang Islam. Begitu juga di Mekah dijadikan Mekah atau Kaabah itu sebagai pusat, memang dah pusat kumpulan daripada dulu lagi, ya, dengan membersihkan segala gereja berhala-berhala di dalam Mekah itu, iaitu membersihkan segala kemungkaran yang ada dalam Mekah. Kemudian Nabi mengisytiharkan kepada orang-orang Mekah, orang kafir, orang musyrik, supaya mereka boleh pulang ke rumah mereka dengan dengan senang, dengan selamat, tidak ada gangguan, tidak ada kekacauan. Ya. Dan ini adalah asas mewujudkan perpaduan di kalangan orang Islam dan bukan Islam apabila Nabi membebaskan Mekah Al-Mukarramah. Ya. Jadi maknanya benda ini kita perlu ambil pengiktibaran bahawa apabila orang Islam memerintah, orang Islam menguasai, maka dia kena ada hubungan yang baik dengan orang bukan Islam. Ya. Dan kita lihat kerajaan negara yang diperintah oleh orang Islam, ya, keseluruhannya tidak ada masalah bagi orang bukan Islam bernaung di bawah. Sebaliknya kalau negara itu diperintah orang bukan Islam, maka orang Islam jadi sasaran. Jadi kalau kita ikut merdeka kita itu dijalankan dengan cara Islam, maka orang Islam selamat, orang bukan Islam pun selamat. Dan dengan tindakan Nabi membebaskan orang-orang musyrikin itu, maka ramai di kalangan mereka masuk Islam. Ya. Dengan kita boleh baca suatu Bismillahirrahmanirrahim, iza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila pertolongan Allah wujud, maka berlakulah kemenangan. Maka kamu lihat orang-orang bukan Islam berbondong-bondong memeluk Islam dan menerima Islam sebagai agama mereka. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Hendaklah kamu bertasbih, bertahmid dan mengampun kepada Allah. Jadi itu apa yang dipesan oleh Allah SWT apabila kita menyambut kemerdekaan dan kita mewarisi kemerdekaan, hubungan dengan orang bukan Islam dan melaksanakan sistem Islam dengan sebaik-baik. Begitu juga apabila Muhammad Al-Fatih, ya, Muhammad the Conqueror, ya,
bila dia telah membebaskan Konstantinopel daripada Kristian, dengan usaha-usaha yang begitu katakan miracle ada, atau pelik di mana dengan bilangan tentera yang hebat, yang dikatakan ada dalam satu cerita di mana Panglima tentera Rom ini suruh salah seorang daripada tentera dia yang berbangsa Arab pergi seluduk di dalam tentera Islam supaya nak dapat apa yang dilakukan oleh orang Islam di waktu malam dan di waktu siang dan sebagainya. Jadi oleh kerana dia berbahasa Arab, dia berinteraksi dengan tentera Islam, maka akhirnya dia beritahu orang tentera Islam ini, dia kata ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Ruhban ni adalah rahib. Kalau macam istilah kita, dia ni orang yang zuhud lah. Zuhud di waktu malam. Kerana sepanjang malam tu duduk semayang. Duduk beribadah. Beribadah, semayang dan sebagainya. Kemudian di waktu siang, sebagai fursan, sebagai kuda-kuda perang. Kuda-kuda yang hebat. Jadi, bila dia dapat gambaran macam tu, dia kata, inilah satu kumpulan yang sukar untuk ditewas. Kerana tentera Islam, khususnya yang tentera Muhammad Al-Fatih ini telah dididik dengan selain pada ilmu ketenteraan yang hebat, dengan taktik perang yang hebat, juga dididik dengan kerohanian, berpuasa, baca Quran. Mereka itu semuanya orang yang terpilih, orang yang terpilih. Dan diceritakan bahawa satu hari sebelum Muhammad Al-Fatih nak serang betul-betul kepada Konstantin ni, dia suruh semua tentera dia berpuasa. Jadi kalau kita pada akal kita tak, hari ni esok nak perang, hari ni puasa, lembek tak? Tapi itulah, puasa itu sumber kekuatan kepada tentera Islam. Begitu juga kalau kita fikir, dulu ada orang kata, sebab dulu bila orang cikgu-cikgu ni kuat Islam ni suruh anak murid dia qiyamul lail kan, nak periksa qiyamul lail, munajat pada Allah. Ada juga pengentua kata, macam mana nak periksa duduk qiyamul lail, tak baca buku, macam mana nak jawab periksa? Gitulah. Kalau pemikiran tu bukan pemikiran Islam. Tetapi sebenarnya itulah punca kekuatan orang Islam. Dengan sebab itu, kalau kita ambil pengiktibaran daripada Muhammad Al-Fatih ini, kekuatan kita sebenarnya bukan kekuatan fizikal saja, tapi kekuatan rohaniah. Sebab itu bagaimana pertahanan Konstantin yang begitu hebat, dia dikelilingi oleh laut dan teluk, 2/3, kemudian di teluk itu dia letak rantai-rantai yang memang mengikut pandangan ahli-ahli peperangan ini memang payah, memang payah untuk dikuasai ataupun ditewaskan pada masa itu. Tetapi dengan kebijaksanaan dan kekuatan tentera yang dilatih oleh Muhammad Al-Fatih sebagai sultan kan. Sultan ini satu contoh kan, kehebatan tentera Al-Fatih ini. Satu hari Al-Fatih dia rasa susah hati. Padahal dia beritahu dia tak sihat. Dia suruh panggil 2 orang tentera yang nakal, dia kata yang nakal. Dia suruh 2 orang ni, 2 tentera ni pergi cari buah delima. Dia nak makan. Tak sedap mulut lah nak buah delima makan. Jadi kebun delima ada lah. Satu malam dia pergi cari. Tentera dia cari-cari, jumpa pohon delima, ada buah tapi tak jumpa tuang. Cari-cari tak jumpa tuang. Oleh kerana tentera tu dia nakal sikit, seorang kata, kita ambil je lah. Dia kata kebun ni
duduk dalam negeri Sultan Al-Fatih. Jadi tak ada masalah lah hak dia lah. Buat takluk jajahan dia. Kata seorang lagi, tak boleh macam tu. Aku tak sudi bagi makanan curi pada sultan aku. Ya. Akhirnya tak jadi. Cari, akhirnya dia balik. Balik beritahu pada Muhammad Fatih, pada sultan, kata ada jumpa pokok kebun tapi buah ada tapi tak nak tuang. Dia kata, kenapa tak curi? kata Muhammad Fatih, kenapa tak ambil? Kata, kami tidak rela memberi makanan haram pada panglima kami. Dengan itu dia rasa seronok bahawa tentera ni boleh dipercayai. Sampai kita sekali dia test tentera dia, nak tengok bagaimana komitmen dia, tentera dia kepada perjuangan Islam. Sampai macam tu tak ni. Padahal kalau kita apa salah ambil tau. Ya, kan ni sultan lah, bukan main. Aku tidak tak ni kan dia bunuh lah tu. Kalau sultan sama kita dulu lah kan. Satu lagi cerita kehebatan tentera Muhammad bin Fatih ni apabila kemenangan tentera Islam menawani Konstantinopel, hari Jumaat yang pertama dia nak cari imam nak baca khutbah. Dia kumpul tentera dia, dia tanya, siapa di antara kamu sejak daripada kecil dulu tidak pernah tinggal semayang? Ya. Duduk. Mana yang tinggal? Yang tinggal duduk. Semua tak duduk. Siapa di antara kamu lepas tu tak ada duduk? Ada duduk. Kata ada beberapa. Siapa di antara kamu yang pernah tinggal semayang rawatib? Ada separuhnya duduk. Tinggal sikit lah. Padahal sekali dia kata, siapa di antara kamu daripada masa balik dulu tak pernah tinggal sembahyang malam, tahajud? Semua duduk. Tinggal dia seorang. Maknanya Muhammad Al-Fatih ni dia tak pernah tinggal sembahyang berjemaah, tak pernah tinggal sembahyang rawatib, tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Daripada umur balik sampailah masa tu. Jadi dia akhirnya dia lah jadi khatib, jadi imam. Jadi banding dengan kita tentera kita zaman sekarang ni, atas sebagai kita sendiri lah, jangan nak sampai tahap tu. Kita boleh mana sendirilah. Jadi bagaimana kekuatan ruhaniah dan fizikal tentera Muhammad Al-Fatih dan akhirnya berjaya menawan Konstantin. Dan kejayaan ini merupakan satu kejayaan yang agung yang menyebabkan akhirnya Konstantinopel menjadi naungan kepada negara-negara Islam yang lain. Dan diceritakan bahawa pernah kerajaan Osmani menghantar tentera untuk membantu kerajaan Melaka dalam memerangi Portugis. Tapi maknanya bagaimana hubungan di antara Melaka atau Melayu, tanah Melayu dengan kerajaan Osmani sudah wujud sejak lama lagi. Maknanya inilah bentuk kerajaan Islam di mana akan mempunyai kesatuan dan kesamaan Tuhan menurut satu sama lain. Tapi malangnya sekarang ni sudah tidak berlaku macam tu. Jadi apabila Sultan Abdul Fatih berjaya menaklukkan Konstantinopel, apa yang berlaku? Yang pertama sekali gereja besar Sofia tu telah ditukar kepada masjid. Semua benda-benda bentuk Kristian itu semua dibuang, dibersihkan. Seperti juga Nabi membersihkan apa yang ada di Kaabah dahulu. Kemudian pada masa dia masuk mula-mula negara itu, ramai padri dan juga orang-orang Konstantin duduk berselindung di situ dalam keadaan takut. Tapi apa yang disebut oleh Muhammad Al-Fatih, kamu sila balik ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan dia pesan pada tentera, jangan kacau orang-orang awam dan sebagainya. Jadi inilah yang akan menyebabkan keutuhan pemerintahan Islam itu. Dan akibat daripada itu, ramai di antara orang Kristian tadi memeluk Islam, termasuk padri-padrinya.
Dan ini berlaku sebenarnya berlaku di semasa kemerdekaan Mekah dulu. Jadi sebab itu betapa kita lihat kalau Islam itu dilaksanakan dan kita merdeka bebas untuk melaksanakan sistem Islam, dan itu adalah hak kita sepatutnya, maka sudah itulah kita rasakan tidak timbul masalah tentang orang Islam, orang bukan Islam, Cina, India dan sebagainya ini tidak puas hati terhadap orang Melayu. Tapi kerana kita tidak menjalankan sistem itu, maka sampai bila-bila pun akan berlaku tidak puas hati di kalangan mereka. Jadi kita harapkan bahawa kita mempunyai azam yang kuat, ya, dan usaha yang lebih, supaya doa yang lebih, supaya kita dapat pemimpin-pemimpin kita ya, kalau pun tidak macam Muhammad Al-Fatih, tetapi pemimpin yang jujur, yang nak laksanakan Islam, ya, li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, ya. Moderator tak bagi tahu saya, masa dah habis tak? Minta maaf. Jadi saya rasa saya tak tengok masa tadi, tapi tengok dah, ya, minta maaf lah. Tak ada timekeeper. Cerita sedap tak? Tapi orang dengar sakit telinga tak? Panjang tak lalu kata. Minta maaf ya. Saya berhenti dekat dia. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Budin kerana mengupas rasa panjang lebar lah berkaitan dengan konsep Islam dari segi apa, konsep kemerdekaan dari segi Islam yang sebenarnya, dan kupasan berkaitan dengan penaklukan kota Konstantinopel yang menjadi sinonim kepada dunia Islam sehinggalah sekarang. Jadi saya teruskan forum pada malam ni kepada Sahibul Samahah mantan Mufti Negeri Terengganu, Datuk Datuk Zulkifli. Okey. Kupasan tajuk pada malam ni adalah mengenai dengan kejatuhan Imperium Melaka pada serangan Portugis pada 5011. Okey, mohon saya bersama Datuk Zulkifli mengupas berkaitan dengan kejatuhan Melaka, dan adakah Melaka pada ketika itu tidak kuat, tenteranya tidak kuat, kurang persenjataan, bagaimana kekalahan di pihak Melaka tu, adakah ianya didorong oleh tali barut orang Melayu di kalangan orang Melayu sendiri, hasad dengki di kalangan pembesar-pembesar Melayu, dan juga bantuan daripada pembelot-pembelot yang asalnya pada zaman kegemilang Melaka dulu menjadi orang kuat kepada istana. Mohon saya bersama Datuk Zulkifli mengupas tajuk berkenaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada moderator, kepada ahli panel, dan khususnya kepada sesiapalah yang hadir pada ataupun yang mengikuti program ini. Saya terus pada poin ya. Saya suka poin je Ya. Poin yang pertama iaitu Melaka ni, saya cerita sejarah malam ni Melaka ni adalah satu negeri yang dibuka oleh para miswara yang akhirnya telah masuk agama Islam. Dan pada kalau kita tengok pada tahunnya iaitu pada 1403 di mana para miswara ni apabila dia masuk Islam, dia telah berjaya menggunakan Islam tadi sebagai satu landasan yang baiklah untuk memajukan Melaka. Sebab tu kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, para miswara ni kejayaan dia antaranya ialah kerana dia memiliki orang panggil perwatakan yang menyebabkan orang taat kepada dia. Sebab tu dia boleh kawal 3 golongan. Golongan orang laut, golongan orang darat, dan juga golongan orang asli. Ni 3 golongan ni kalau kita baca dalam buku Darjah 5, dia ada sebut. Buku Darjah 5 sekolah-sekolah tu dia sebut kan. Itulah orang laut ni adalah orang-orang Jawa yang dia ni hidup dia di laut je. Dan dia tahu sangat tentang selok-belok tentang laut ni. Dan dia tahu macam mana musuh akan menyerang dan sebagainya.
pengalaman yang luas. Dan orang darat ni adalah orang bandar, yang mana orang bandar ni lah yang menguruskan pentadbiran. Dan orang asli ni akan bawa barang-barang dia. Dan akhirnya apabila berlakunya perpaduan di antara tiga kelompok ni, akhirnya menjadikan Melaka ni maju. Bandaraya yang sangat maju. Bukan setakat bandaraya bersejarah, tapi bandaraya yang sangat maju. Dan Melaka ni, selepas daripada tu, bila dia masuk Islam, rupa-rupanya Parameswara ni oleh kerana pengaruh dia kuat, bila dia masuk Islam, maka kaedah an-nasu ala di mulukihim terpakai. Kita tengok. Maknanya dia bila raja masuk Islam, orang ramai pun berduyur-duyur masuk Islam. Begitu. Dan kemuncak dia, kalau kita baca dalam sejarah, selalu kita dengar ialah di zaman Sultan Mansur Shah, Sultan yang kelima. Kita tengok salo-galo dia, Sultan Iskandar, Sultan Megat Iskandar, Sultan Muhammad, Sultan Abu Syahid, kemudian Sultan Muzaffar, kemudian Sultan Mansur Shah. Kemudian ni kemuncak dia. Di kemuncak ni selalunya dalam buku-buku sejarah dia akan ceritakan kemuncak ini kerana ada kelahiran 5 perwira negara Melaka yang hebat, yang dipanggil sebagai Hang Tuahnya, Hang Jebat dan sebagainya. Dan sebab itu saya ingin menarik perhatian pada saudara-saudara sekian. Ada juga ahli-ahli sejarah, saya baca dalam buku yang ditulis oleh orang UKUM. Tak sebut nama lah, kalau sebut nama kan takut dia jadi isu. Sebab ini pendapat iaitu ada mengatakan bahawa bukan setakat perpaduan di kalangan umat Islam berlaku di zaman Sultan Mansur Shah, tetapi berjaya menyebabkan berlakunya perpaduan sejagat kepada ummah yang berbilang agama dan berbilang kaum, terutama sekali orang Melayu, orang Tamil dan juga orang Cina. Sebab tu dikatakan di bukit di Melaka tu ada bukit Cina panggil kan. Bukit Cina tu adalah penempatan, macam kita kata sekarang dah jadi kubur kan, jadi jerat Cina. Sebenarnya itu adalah penempatan asal Cina. Kemudian dikatakan bahawa ramai orang Cina yang datang, mereka telah masuk Islam. Jadi sebab tu dikatakan bahawa apabila bergelar hang di depan ni, dikatakan orang Cina. Seperti Hang Lipo. Sebab tu dikatakan ke-5 wira ni, ke-5 ataupun 4 daripada 5 orang ni adalah dikaitkan dengan orang Cina. Ada ahli sejarah yang mengatakan begitu. Seperti Hang Tuah, nama dia Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Cifat, Hang Lekeh, Hang Likiu. Semua nama-nama Cina. Seperti kalau di Terengganu kita ni enggak, di Kuala Berang. Di Kuala Berang ada buku sejarah yang ditulis oleh Profesor Kozaki dekat UNIZA, menceritakan macam mana bahawa di situ sebenarnya penempatan asal yang orang Islam itu adalah daripada Cina. Sebab tu ada nama di Kampung Baung, Kampung Pueng, Hulu Pueng. Ini semua bukan nama Melayu, itu adalah nama Cina. Kemudian di zaman Sultan Ridauddin, Sultan Alauddin Riayah, tidak ada Syah, Riayah gitu. Dikatakan zaman tu zaman kemuncak sebab Sultan Riayauddin ni adalah seorang alim. Saya ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Hasanuddin Yusuf yang menceritakan beberapa sultan yang soleh di Nusantara. Ini Hasanuddin Yusuf sekarang ni buat PhD dalam bidang sejarah. Dalam buku tu dia memasukkan salah satu daripada sultan-sultan yang saleh ni adalah sultan-sultan yang bergelar sebagai Sultan Alauddin Riayah ni. Di mana dia ni perwatakan dia adalah dia menggunakan pendekatan Saidina Umar. Malam-malam dia akan keluar rumah, dia bersama dengan Hang Siak dengan Hang Isak, nama dia punya pengiring dia, dan dia akan dapat mengetahui masalah-masalah rakyat. Ini yang berlaku. Jadi kalau kita tengok semua yang saya ceritakan tadi, kenapa orang Melayu kuat, orang Melayu hebat ialah kerana perpaduan kehebatan memerintah, keadilan, yang paling besar sekali paksi dia adalah agama Islam. Agama Islam. Pemerintahan berasaskan kepada hukum Allah, berdasarkan kepada undang-undang Islam, berdasarkan kepada perlembagaan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal laginya apabila di zaman Sultan Mahmud, Sultan yang ke-7, Sultan yang ke-8, sebab Sultan yang ke-9 tu Sultan Ahmad, yang Sultan Mahmud ni dia lari ke Johor, dia buat satu kerajaan baru yang dipanggil sebagai kerajaan Johor Riau. Dikatakan bahawa di zaman Sultan Mahmud ni, inilah yang berlakunya tahun yang disebutkan oleh moderator tadi, tahun 1511. Sebenarnya Alfonso de Albuquerque tu dia berani sebabnya lah kerana dia ada pengalaman di negeri dia. Sebab negeri Portugis ni dia berhampiran dengan negeri Sepanyol. Bahkan ada ahli sejarah mengatakan bahawa Sepanyol dengan
Portugis ni digabung sekali, dia digelar sebagai Andalus. Ada juga ahli sejarah yang kata begitu. Dan Portugis ni pernah diperintah oleh orang Islam. Orang Islam di Portugis dinamakan sebagai Moor, M-O-O-R. Ini fakta sejarah yang mengatakan begitu. Jadi sebab tu Alfonso de Albuquerque apabila jatuhnya Andalus, dia memang satu panglima yang sangat benci pada Islam. Sebab tu dia telah membuat siri-siri menjajah negara-negara Islam, termasuklah kota Morocco, Madaleh, kemudian last sekali Cape Rose dan sebagainya pada tahun 1498. Jadi dikatakan bahawa apabila dia berjaya ni, lalu dia cuba nasib untuk menentang umat Islam di Afrika, kemudian di India, di barat India, kemudian dia cuba nasib mana lagi negara-negara Islam. Kalau Sultan Muhammad Fatih, kalau kita tengok, Sultan Muhammad Fatih ni lah yang hantar 9 orang mubalik Islam yang sekarang ni orang panggil Wali Songo. Wali Songo tu 9 orang tu bukan orang Arab, bukan orang Melayu, orang Arab sebenarnya. Digabungan daripada orang-orang di Timur Tengah yang diperintahkan oleh Sultan Muhammad Fatih untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Dikatakan sebelum daripada tu Alfonso de Albuquerque ni apabila dia tengok potensi untuk mengalahkan orang Islam, dan setiap tempat yang dia pergi, termasuklah di Kota Goa, di Kota Goa di Afrika, dikatakan bahawa dia telah menulis surat. Dia menulis surat kepada Raja Manuel yang mengatakan bahawa dia berjaya membunuh 6,000 orang Islam, 6 hingga 7,000 orang Islam, dan ada orang Islam itu yang dibunuh, dia letakkan di masjid, dia bakar ramai-ramai. Dan dia bermegah, dia hantar surat tu menyatakan bahawa kehebatan dia sendiri dan kehebatan dia untuk menghapuskan Islam. Dia cuba nasib di Melaka. Cuba nasib di Melaka. Daripada sinilah saya nak sebutkan apa yang disebutkan oleh Tuan Moderator tadi. Apa sebab dia? Sebabnya ialah kerana Alfonso de Albuquerque ni memang orang yang sangat bermotivasi untuk menentang Islam. Itu sebenarnya setelah berjaya membuka banyak tempat, dan dalam masa yang sama juga kepimpinan Sultan Mahmud pada masa itu memang disebutkan oleh moderator tadi. Memang penuh. Saya ada baca buku ni. Buku ni saya mengajar dekat UMT dulu, dan juga buku Zainuddin Ismail yang menulis tentang Malaysian Study. Dia menceritakan macam mana tujuan dia pergi tu bukan untuk cari rempah tu seperti mana yang diwawarkan oleh sejarah, tidak, tetapi untuk menguasai perdagangan dan untuk mengembangkan agama Islam dan sekaligus untuk menghapuskan orang Islam. Itu tujuan dia. Memang disebut begitu. Dan apa yang berlaku di Melaka pada masa itu ialah Sultan Mahmud pada masa itu berdepan dengan beberapa krisis rasuah yang terlalu banyak. Betul, memang disebut dalam buku ni. Krisis guna kuasa yang terlalu banyak. Krisis tidak adanya perpaduan. Orang Cina tidak ada masalah yang duduk di Melaka. Tapi yang tiba masalahnya lah orang Tamil dengan orang Melayu. Yang mana kedua-dua ni adalah golongan Islam yang berbalah. Sebab ada mengatakan bahawa Tun Mutahhir itu adalah daripada golongan Mamak sendiri. Jadi dikatakan bahawa golongan yang ada pengaruh masing-masing, dan akhirnya berlaku perpecahan dengan rasuahnya, dengan guna kuasanya, dengan kemewahannya, akhirnya campur plus yang saya sebutkan tadi. Akhirnya apa yang berlaku ialah Melaka telah jatuh. Dalam masa yang sama, orang yang diharapkan oleh Sultan yang dipanggil sebagai, orang panggil dia saya tak ingat nama dia tu, tak silap nama dia Uti Moraga. Uti Moraga ni orang yang sangat kuat pengaruh dia dekat Melaka, yang mana dia ni pengaruh dia ada pengikut, dia punya followers dia tu 10,000 orang. 10,000 orang. Di mana 10,000 orang ni besar tu. Sebab dia ni daripada Melaka dan dia pada Jawa, dia duduk di Melaka, yang mana dikatakan bahawa kalau dia tidak mengkhianati Sultan Mahmud pada masa itu, kemungkinan Portugis akan kalah. Sebab Portugis tak kuat mana sebenarnya. Portugis hanya semangat je. Sebab seperti mana dalam soalan yang disebutkan itu, banyak dijumpa bedil ni. Sebenarnya Portugis dia heran dengan benda-benda macam tu, sebab dunia barat tidak didedahkan dan tidak mencapai kemajuan dalam bidang persenjataan sampai pekat begitu. Itu yang sebenarnya antara sebab-sebabnya lah perkhianatan. Dan kalau kita baca lagi dalam buku ni, buku
Malaysian Study ni. Dalam buku ni dia mengatakan kerana pentadbiran dalam bidang pelabuhan tu sendiri, teks naik, dan dikatakan Melaka ni hebat sebabnya orang bercakap di Melaka dalam satu hari lah 84 bahasa. 84 bahasa digunakan bahasa tu. Jadi inilah yang berlaku. Dan usaha-usaha untuk menyelamatkan keadaan orang Islam setelah Melaka jatuh memang banyak. Sebab tu kalau kita baca dalam sejarah, orang dok kata, orang dok sebut bahawa bila Melaka jatuh, naik Aceh. Betul tak? Bila Melaka jatuh, naik Aceh. Sebelum Melaka jatuh, Samudra. Pasai Samudra. Bila Pasai Samudra jatuh, naik Melaka. Bila jatuh Melaka, naik Aceh. Sebenarnya Aceh tidak duduk diam, bukan naik Aceh begitu saja. Dikatakan bahawa Sultan Iskandar Muda, mahkota alam di Aceh telah menyerang beberapa kali Melaka untuk dapatkan balik. Kita ingat ke naik dia tu, dia sukalah Melaka jatuh kan. Tapi tidak, menunjukkan apa? Persaudaraan Islam yang sangat kuat antara orang-orang Islam di Nusantara. Beberapa kali. Dan serangan-serangan ni cukup hebat. Sebab tu kalau kita kata Raja Haji tu, kalau ikut dalam buku sejarah yang ditulis oleh Dr. Hasanuddin Yusof tadi, disebutkan waktu tu sebenarnya di zaman Belanda, dia bukan zaman Portugis. Itu tahun 1782 permulaan gerakan dia menentang Belanda untuk mendapatkan balik Melaka tu. Tetapi kemudian disokong oleh Sultan Ibrahim daripada Rembau yang mana dapat Tenggara, dan akhirnya apa yang berlaku ialah orang Belanda dapat bantuan daripada Betawi, 2,130 orang tentera. Jadi inilah yang menyebabkan kekalahan yang berlaku kepada pejuang-pejuang Islam yang cuba nak mengembalikan balik zaman kegemilangan Islam. Minta maaf, saya fakta je, saya tak cakap benda-benda lain, minta maaf ya. Jadi sebab tu usaha-usaha tu ada. Jadi sebab tu apabila kita telah merdeka, kita kena syukur sangatlah. Kena syukur sangat. Tadi dengar panel yang pertama tadi Encik Abu Bakar sebut, dia hasil daripada DAB kan. Sebenarnya kalau kita baca dalam buku, saya banyak baca buku tulisan Tan Sri Syarif Ahmad. Saya baca cukup menarik. Dia wartawan yang sangat hebat. Dia cari maklumat tu daripada akar umbi. Itu kelebihan dia. Kalau kita baca, sebenarnya perkembangan Islam ni, orang Islam hari ni kalau disebabkan tidak berpecah belah, pandai mengurus negara, hari ni kita dah dapat Malaysia ni sebagai negara Melayu yang hebat dari segi ekonomi, hebat dari segi apa-apa, dan kita boleh tengok undang-undang hudud dah boleh jalan sekarang. Tetapi oleh kerana kita berpecah belah, kita tidak bersatu padu. Kita tengok daripada awal, saya study berkenaan dengan tulisan yang dibuat oleh Tan Sri Syarif Ahmad tu. Dia katakan bahawa mula-mula zaman Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman ni zaman dia bukan zaman Islam, zaman Syiah Islam. Kefahaman Islam sangat tipis sebab dengan orang panggil background dia dalam dalam bidang ni, dia tidak memahami Islam dengan baik, tetapi sekurang-kurangnya dia telah memperjuangkan Syiah Islam yang mana orang yang bukan Islam tak berani. Sekarang ni kalaulah Tengku Abdul Rahman ada, dia nak buat balik tak boleh dah sebab orang bukan Islam dah kuat. Dia boleh protes. Dia boleh sebutkan ataupun dia boleh letakkan syiar yang kuat dalam negara Malaysia ni. Antaranya dia boleh azan ketika mengisytiharkan kemerdekaan. Azan. Ustaz Tan Sri Zahari Hasan Azhari kan. Yang azan. Kemudian dia buat masjid negara. Kemudian tahun 60 dia buat pertandingan musabaqah Al-Quran. Dia jemput Mahmud Husairi. Mahmud Husairi bertanding. Akhirnya tak nak bertanding. Sebab apa? Kalau tanding semua orang kalah. Macam dia hanya dia offer diri dia untuk jadi juri saja. Ni zaman Tengku Abdul Rahman. Perkembangan Islam hanyalah Syiah. Tetapi di zaman Tuan Abdul Razak, perkembangan Islam cukup hebat. Sebab Tuan Abdul Razak ni, kalau tengok kajian dibuat oleh Tan Sri Syarif Ahmad, dia tengok daripada bawah. Dia cuba kaji orang Melayu ni susah apa. Adakah orang Melayu ni bodoh? Orang Melayu tak cerdik? Sebab tu dia study. Sebab tu Tuan Abdul Razak ni, dia pergi. Dia tak fikir kereta yang baik. Sebab tu dia pergi ke Terengganu ni, zaman masa tu Ibrahim Fikri. Dia balik ke KL, dia naik taksi. Orang taksi tak tahu yang dibawa Perdana Menteri. Dibawa masa tu timbalan Perdana Menteri. Ni maknanya kehebatan Tuan Razak. Tuan Razak study, akhirnya didapati orang Melayu ni hebat sebenarnya. Sebab tu pada tahun 1965, apabila saya buat kajian lah, dia buat satu kongres Melayu yang dibuat kumpulkan pandangan-pandangan orang Melayu.
Akhirnya macam mana nak gerakkan balik orang Melayu supaya maju dalam semua bidang. Akhirnya hasil daripada kongres itu lahirnya ITM lahir. Kemudian lahirnya penubuhan Bank Bumi Putra. Yang Bank Bumi Putra tu bukan di bawah Kementerian Kewangan, tapi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri tengok sendiri perkembangan. Nak tengok orang Melayu. Sebab manager orang Melayu, staf-staf semua orang Melayu belaka. Ini yang diuruskan oleh Tuan Abdul Razak. Kemudian tahun 68 start bermula macam mana era untuk jadikan orang Melayu ni, dia buat study dia kata, saya tak berapa setuju kata orang Inggeris cuba menginggriskan orang Melayu. Saya minta maaf, berdasar pada fakta sejarah tak ada macam tu. Dia sebenarnya orang Inggeris memang tak mahu menginggriskan orang Melayu. Dia nak jadikan orang Melayu ni kolok. Sebab tu dia tak buka sekolah pendidikan Inggeris terbuka secara pada orang Melayu. Itu sebenarnya kajian yang dibuat oleh Tuan Sri Syariah Ahmad, bahawa Tun Razak tengok orang Melayu cerdik, hebat, tapi satu je dia bodoh, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia bodoh. Memang ini projek Inggeris, memang tak nak bagi orang Melayu pandai Inggeris. Jadi sebab tu dikatakan bahawa Tun Abdul Razak tahun 68 dia cuba buat satu gagasan pendidikan kebangsaan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk menyatu balik untuk memberi kehebatan kepada bangsa Melayu kita ni. Sebab itulah daripada tahun tu era bermula gerakan mengubuhkan UKM. Kebetulan pula UKM pada masa tu berada di UKM tu, tapak dia tu dia buat dekat Bangi. Kenapa? Sebab ialah kerana Bandar Kajang, ini Tun Razak punya rancangan. Bandar Kajang masa tu adalah bandar yang dikuasai oleh Cina. Jadi sebab tu untuk mengembalikan ekonomi orang Melayu, buat UKM di situ dalam masa yang sama untuk menjadikan bandar baru Bangi ni untuk mengawal segala bentuk ekonomi yang sepatutnya dikawal oleh orang Melayu tadi, dikawal oleh orang Melayu di sebelah sini. Ini kehebatan pemikiran yang dibuat oleh Tun Razak. Jadi sebab tu kalau kita tengok era Tun Razak ni adalah era hadarah Islamiyah. Sebab tu kita tengok pendidikan Islam. Tun Razak dia tak bermusuh, dia tak musuh dengan PAS, dia tak musuh dengan siapa-siapa. Dia cuba bertarik tali dengan pembangkang. Akhirnya dalam tarik tali tu dia cari masa yang terbaik macam mana nak bincang perpaduan. Sebab tu perbincangan tentang perpaduan dengan masa tu timbulnya Barisan Nasional tahun 1974 tu sebenarnya dekat mana? Adakah di pejabat? Tidak. Di kantin, tempat makan. Sebab Tun Razak ni bijak. Dia cari masa mana orang happy. Tengok masa makan. Masa makan itulah dia lontarkan idea macam mana PAS ni boleh bergabung dengan UMNO. Jadi sebab tu kata era Tun Razak ni era hadarah Islamiyah, dicari jalan untuk menyatukan orang Melayu. Akhirnya masa tu Datuk Asri terus jawab, okey, kita setuju. Jawab terus. Masa makan tu jawab sebab masa makan ni happy. Ini kajian. Tun Razak ni seorang bijak sebenarnya, seorang yang bijak. Akhirnya berlakulah orang panggil perpaduan di antara dua parti yang bergaduh sebelum ni. Dan lambang Barisan Nasional yang kita tengok dacing itu adalah dirangka oleh Datuk Asri. Ini fakta ini buat Tun Rafa Baba yang meletakkan semula ataupun menyusung semula dacing itu supaya menjadi bentuk yang ada sekarang. Saya nak tengok perpaduan, saya tak tengok parti apa-apa ni. Saya cakap tentang perpaduan itu sendiri. Inilah. Kemudian di zaman Tun Razak ni juga adalah berlakunya pengiktirafan kepada ustaz-ustaz yang berlaku di Timur Tengah. Yang belajar di Timur Tengah pada masa itu tidak ada peluang untuk diiktiraf CJ dia. Jadi sebab tu dikatakan bahawa Tun Razak lah yang telah mengiktiraf graduan Timur Tengah tahun 1971 yang menyebabkan orang-orang yang jadi ustaz ni dapat gaji standard dia sama dengan orang lahir ataupun graduan-graduan daripada UKM, UM dan sebagainya. Ini kehebatan. Masa tu UKM tidak ada lagi UM ada dipanggil Jabatan Sastra. Di bawah Jabatan Sastra tu ada pengajar Melayu. Maka di bawah pengajar Melayu tu ada pelajar-pelajar yang ambil subjek Islam pada masa itu. Inilah saya nak sebutkan bahawa perjuangan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita dulu untuk memastikan kita ni sebenar-benarnya balik semula ke zaman kegemilangan kita orang Melayu. Sebab saya setuju sangat mengatakan orang Melayu ni hebat. Saya katakan hebat ialah kerana ada satu tesis master yang dibuat di Morocco. Saya baca tesis tu, ada dekat UIA masa saya kerja dulu. Tajuk tesis itu adalah Malaysia Bainal Madi wal Hadir. Dalam tesis itu dikatakan kerajaan Bani Umayyah cuba menyerang kerajaan Sriwijaya yang telah menguasai kawasan Kepulauan Nusantara.
Akhirnya top jaya. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Mana orang Melayu hebat. Kerajaan, mana dia khalifah. Zaman kerajaan Bani Umayyah cuba nak serang, nak sebor kat Islam sini. Top jaya. Kita jangan tengok kepada top jaya tu. Kita tengok orang Melayu ni aja dia ada jati diri. Walaupun Hindu masa tu. Dan apabila orang Melayu telah jadi Islam, lagilah hebat. Sebab itulah saya nampak, inilah idea yang ada pada Tun Razak. Sebab tu Tun Razak ni, bagi saya, kita kena buat kajian tentang pemikiran dia. Sebab banyak agenda-agenda hadarah Islamiah berlaku di zaman dia, dan di zaman Tun Hussein On kita tengok pula perkembangan orang Melayu. Dia tengok macam mana pemilikan orang Melayu kurang, sebab tu lahirnya idea untuk orang panggil apa? Perbadanan Nasional Berhad panggil apa? Untuk buka saham ASN, ASN. Kemudian dilanjutkan kepada SB dan sebagainya. Di zaman Tun Mahathir keempat, bukan Tun Mahathir ketujuh, Tun Mahathir keempat, zaman ni zaman kegemilangan kepada pelaksanaan beberapa benda yang sangat penting dalam Islam. Saya duk baca bila saya mengajar ke negara Islam di UMT. Saya duk baca, saya study balik dasar-dasar di antaranya ialah dasar dasar penerapan nilai-nilai Islam. Rupa-rupanya dasar penerapan nilai-nilai Islam ni sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang kafir masa tu. Rupa-rupanya dia bukan dasar menerapkan nilai-nilai saja. Disebut nilai tu nak berlapik. Bila saya buat kajian, saya tengok rupa-rupanya dia nak ambil benda-benda yang ada dalam pentadbiran Islam itu, dia letakkan di dalam pentadbiran 2M pada masa tu, dipanggil kerajaan 2M. Musa dan Mahathir masa tu lah. Masa tu. Jadi sebab tu nak katakan, sebab tu dia tekankan masalah masa. Bila nak masalah masa, macam mana ni orang nak tengok? Tu yang dia kata pandang ke timur. Tu tengok Jepun tu. Dasar pandang ke timur. Jadi inilah yang berlakunya. Zaman PM keempat ni, zaman kegemilangan dari segi sudut pelaksanaan Islam dalam bidang kewangan dan pendidikan. Saya rasa panjang sangat dah setakat tu lah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ulasan yang saya rasa saya takjub sebenarnya. Sebab saya minat sejarah, saya dapat satu ulasan yang begitu detail. Saya begitu takjub. Okey, saya rasa saya nak bagi pergolongan pun rasanya semua dah complete everything. Datuk Zul pun dah bagi, saya rasa sekali dengan pergolongan lah, sebab kita pun dah sampai pukul 10.50 dah. Ustaz Ya, boleh buka soalan. Mana kita tak buka soalan, nak buka soalan? Buka rasa kalau ada. Tak apa kalau nampak menarik tak apa. Menarik, saya boleh lajak insya-Allah. Kita buka soalan kepada audien kalau ada nak tanya kepada kita punya ahli-ahli panel. Silakan. Sila. Kita juga pancarkan ke YouTube untuk maklumat sebab ada something wrong kat Facebook. Dalam YouTube pun dah ada yang dah join, dah agak clear line kat YouTube. Sudah. Kita guna streaming ya. Ada sahabat kita tolong buat. Okey, tak apa. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada soalan Ustaz? Kalau betul minta Datuk Zul rumah lah. Okey. Kita minta Datuk Zul buat rumusan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ni. Macam mana kita nak melahirkan jati diri di kalangan bangsa Melayu Islam supaya bangsa Melayu Islam kita ni menjadi satu bangsa setaraf dengan bangsa maju di dunia pada hari ini. Dengan teknologinya kita pegang, dengan ilmunya kita pegang, kita berada pada satu tahap, pada satu channel yang kita boleh bangga-banggakan seperti mana agungnya Pelabuhan Melaka pada waktu dulu. Silakan, Datuk Zul. Saya nak buat pergolongan macam mana pun sudah cakap ni. Okey, saya buat golongan satu perkataannya. Cuba kita gerakkan balik Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ni satu power yang sungguh hebat. Iqra ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, baca. Makna dia knowledge. Yang penting ialah kita menjadi orang yang ada ilmu pengetahuan
dan kita menjadi pakar dalam bidang-bidang tertentu dan kita boleh menyelesaikan masalah ummah. Daripada perkataan iqra' ni saudara-saudari, iqra' baca, macam mana kalau nak baca kalau tidak ada buku? Terpaksa kena buat kilang buku, kena buat kilang kertas, kena buat dawat, kena buat apa. Daripada iqra' ni timbul tamadun Islam. Dan daripada iqra' ni lahirnya sistem pendidikan yang terpaksa kena ada menteri. Sehingga tak cukup seorang menteri, ada 2 menteri. Menteri pendidikan, menteri pengajaran tinggi. Daripada iqra'. Daripada iqra' ni juga timbulnya sekolah-sekolah. Dan manusia terpaksa kena fikir apakah jalan terbaik untuk memberi pendidikan. Jadi sebab tu gerakkan balik iqra' ni. Tapi dengan syarat, bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Biar kita ikat dengan syariat Allah. Apa-apa pun, knowledge yang kita dapat, kita letakkan target kita adalah to worship Allah Subhanahu Wa Taala absolutely. Itu yang pentingnya. Itu wallahu a'lam bissawab, tu je. Terima kasih Datuk Zul. Pencerahan yang saya rasa begitu baik pada malam ni. Kita pun dah sampai hampir pukul 11 sesi webinar kita pada malam ni. Saya rasa kita tutup majlis lah Ustaz sebab soalan tak ada. Boleh Ustaz? Ya boleh. Cuma sikit makluman yang berhajat untuk dapatkan sijil penyertaan malam ni boleh buka di bahagian bahagian message ada dah isi borang link tu insya-Allah akan di-generate selalu dan dihantar direct ke email masing-masing. Generate selalu. Auto generate. Maknanya dalam tempoh beberapa saat akan sampai sijil tu. Semualah di persedatan yang di malam ni. Itulah. Saya mohon audien yang attend webinar kita pada malam ni buka kamera, kita ambil gambar semua sekali boleh? Okey. Boleh. Ustaz tolong ambil gambar, rekod untuk rekod kita lah. Ya. Mohon Kejap. semua yang hadir. Kejap. Ramai lagi ni. Okey. Ambil kamera. Mohon buka kamera. Okey, ready. Ready buka kamera. Ini masuk YouTube ni. Ni live ni kita akan sebar setakat ni kita dah sebar 20 grup 20 grup. Seluruh Terengganu insya-Allah. Kehadiran kita pada malam ni berapa orang? Lebih kurang? Kehadiran hak tercatat Allah berapa orang tak nampak 50 apa? 51. 51. Satu. Okey. Ustaz ambil gambar Ustaz. Okey, dah. Okey, foto, semua foto. Betul. Mohon buka kamera. Boleh? Okey Ustaz. Okey. Okey. 1 2 3 Ustaz. Okey. Okey, dah. Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. Okey. Nampak ramai tak buka foto ni. Kat lain tau. Okey Ustaz. Okey. Ambil rekod. Okey. Dah. Ustaz. Okey, terima kasih. Baik. Ustaz tutup majlis. Tak nak. Tak ada apa. Penutup ada. Ulasan akhir. Tak ada. Ustaz. Terus. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih pada semua panelis dan juga moderator di atas segala usaha dan juga buah fikiran dan perkongsian pada malam ni insya-Allah. Jadi saya selaku penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, yang sudi meluangkan masa pada malam ni dan kita sedia maklum malam ni mungkin ramai orang sibuk. Khasnya di Terengganu kita hadapi krisis air. Dan untuk makluman YB sendiri pun dia sebutlah dia salah kepada semua. Kerana kita di Terengganu khasnya di Kuala Nerus ataupun di Tepuh khasnya. Di Tepuh tuan-tuan khasnya hampir 26 JPKK terlibat dengan gangguan air ni. Hanya dua je JPKK yang selesa tak ada, yang ada air. Pada air dan Tok Jering. Nama muncul nama pada air je.
Jadi ada air, alhamdulillah. Jadi walaupun begitu sumber air di seluruh Tepuh ni banyak di cover di tim mobile kita di depan sekolah Padang Air tu. Musa tahulah. Maknanya petugas kita yang sukarelawan dan dimaklumkan ada 14 lori tangki lori yang bergerak setiap malam dan pagi petang lah. Dan petugas tu disebut memang dia orang isi tangki-tangki statik di semua taman-taman ni hingga mencecah ke pagi. Memang sampai 4 pagi. Maknanya orang taman bangun pagi-pagi, oh ajaibnya, penuh. Heran, penuh. Petang kosong, malam-malam orang Tunisia dia bangun pagi penuh. Jadi kita ucap syabaslah kepada tindakan sukarelawan kita dan khasnya Wabi Syamuddin yang memang tak tidur malam, kita rasa sangat-sangat begitu. Ni gambar tu, ada gambar petugas kita yang sekarang ni walaupun tengah live sibuk tu. Tim mobile ada nampak tu. Yang tengok dalam tu nampak dia ambil gambar tu. Tim mobile kita, alhamdulillah, kita harap mudah-mudahan dia orang, dan tahniah kepada semualah orang awam yang sanggup tinggal berhenti support bagi makan, bagi apa minum. Dan saya tengok di kemah kanopi tu tak putus rezeki lah. Ada saja orang bagi sumbangan. Ada saja orang bagi hulukan kuih-kuih. Dan setiap kali driver yang bawa air ni akan berhenti dan rehat situ. Rehat situ minum air. Memang kita rasa satu benda yang Allahu Akbar. Kita tak mampulah sebenarnya. Kita boleh tengoklah. Bagaimana tu pun masih ada lagi suara yang bunyi komplain. Tapi kalau tuan-tuan nak rasa keperitan tu, jom turun. Turun di tapak dan cuba jalan tengok malam ni. Betapa macam mana petugas kita bergerak ke setiap taman-taman hingga lewat malam. Kita sedangkan tidur. Jadi saya ucap tabik dan salute kepada petugas kita yang maknanya usaha yang dia orang buat sangat hebat lah. Jadi cukuplah untuk malam ni dan kita harap mudah-mudahan manfaat kita malam ni dapat dikongsi dan mudah-mudahan satu suntikan kita lah untuk buat persiapan diri dan kita ambil iktibar yang besar sejarah dulu dan apa yang perlu kita buat untuk momentum kepada perpaduan kita kepada ummah. Kita tak maulah buanglah persepsi-persepsi yang mana dendam lama duk bawa cerita lagi. Kita nak ke arah perpaduan. Jadi kita harap mudah-mudahan penyatu ummah dapat jalan comel dan fokus forum kita pada malam ini juga tajuk ke arah pengukuhan tersebut. Saya pun malam ni kalau ikutnya dijemput sebagai moderator juga untuk program webinar yang akan dibuat di Terikat JPNT bersama dengan Mufti dan juga pengarah pengarah kesihatan. Tapi mujurlah malam ni kita dapat join malam ni. Ada alasan saya tolak. Minta maaf, alhamdulillah. Jadi kita komit pada kampung malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan program yang kita buat bukan terakhir, bahkan akan ada susulan sesi yang seterusnya, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang sudi support dan sudi bantu. Dan juga tahniah kepada semua yang berjaya menjayakan program ni. Dan terima kasih kepada semua para panelis yang sudi meluangkan masa, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat dan mana-mana yang belum isi kehadiran yang nak dapatkan CJ tu tolong isi. Kita dah pun share dan kita akan share juga di di YouTube, insya-Allah. Sekian, kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr inna insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk, terima kasih Pak Budin, terima kasih Abu Bakar. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Saya pergi dulu. Terima kasih. Luar biasa. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Tu. Zainab ngah dia tu. Apa dia tu?
kat channel YouTube. Okey, kita share CJ. Oh, tahniah kepada sahabat kita Zulkarnain. Oh, malam ni dapat 41 subscriber baru dia. Tahniah. Oh, tak ada kita. Tahniah Zulkarnain kita. Dia guna akaun dia dapat 40 orang. Alhamdulillah. Subscriber apa tu? Tu yang dalam channel YouTube. Dia baru lancak, dia baru 2 orang aja, tapi hasil malam ni punya subscriber dapat 40 orang. Yang tonton malam ni. Oh, yang YouTube. YouTube. Oh. Dia baru buka create channel je. Oh. Tapi dalam tempoh untuk tonton forum ni 40 orang dapat. Oh, saya baru ni buat berminggu-minggu nak dapat 10 orang payah. Itu channel apa channel dia? Channel Zulkarnain. Ya. Oh. Mudah ni dapat ni. Okey, ada apa lagi tak? Selesai nak? Okey lah, tak ada apalah. Okey, terima kasih terima kasih. semua.